Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya ingin menyampaikan berita baik buat negara Malaysia. Karena saya percaya individu yang bakal dilantik untuk membantu kerajaan ini bukanlah calang-calang orangnya dan harus diberi tumpuan dan juga amat sayang jika pengetahuan dan juga talenta mereka tidak digunakan sepenuhnya untuk negara kita. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita baik buat negara kita Malaysia hari ini. So ini dia berita baik, tahniah kepada Nurul Izzah dan juga Profesor Agus dan juga Datuk Seri pertahankan perlantikannya. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita dengar bersama ya apakah berita baik itu. Ya, isu ini sebenarnya berkaitan dengan Puan Nurul Izzah yang mana ya dilantik sebagai penasihat ekonomi dan juga penasihat keuangan kepada Perdana Menteri. Dan juga Profesor Agus ya, amat sayang juga karena Profesor Agus ini mempunyai kelayakan yang begitu baik ya. Namun beliau sekarang ini bekerja di sebuah universiti di negara Indonesia dan akhirnya dikatakan ya berita terkini mengatakan bahwa beliau akan balik ke negara kita Malaysia untuk menabur bakti buat negara kita. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa membuang masa lagi, saya ingin membacakan kenyataan berita terkini berkaitan dengan perlantikan YB ya, yang berhormat ya, YB Puan Nurul Izzah. Apakah perkara itu sahabat-sahabat semua? Jadi ini dia perlantikan ya, Nurul Izzah kini menjadi penasihat Perdana Menteri tanpa gaji. Ingin saya katakan sekali lagi, tanpa gaji, tanpa dibayar sahabat-sahabat semua. Baru saja pelantikan ini turut mengundang ya kritikan persoalan kepada orang ramai di luar sana, dan Perdana Menteri juga turut dipersoal ya atas perlantikan ini. Sahabat semua, bagi saya, pendapat saya, jika Perdana Menteri melantik sebanyak manapun penasihat tetapi tidak dibayar gaji, itu adalah keuntungan buat negara kita. Tidak seperti kerajaan-kerajaan seperti ini, penasihat-penasihatnya dibayar puluhan ribu, malahan mungkin sampai ratusan ribu jika dimasukkan sekali dengan elawan-elawan yang mereka terima. Sebab mereka dilantik sama taraf seperti menteri-menteri. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan ini untuk kita semua. Ya, kenyataan yang mengatakan Nurul Izzah ya dilantik sebagai penasihat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah melantik anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan keuangan dan juga ekonomi. Namun sumber dalam kerajaan yang tahu berkenaan perkara itu memberitahu Malaysia kini bahwa jawatan itu tidak dibayar gaji. Sekali lagi saya ulang, tidak dibayar gaji. Saya boleh katakan ia bukan peranan bergaji, kata seorang sumber. Anwar turut mengesahkan perkara ini dalam sidang media hari ini. Katanya, saya tidak bayar apa-apa pun allowance kepada dia, katanya kepada pemberita selepas pelancaran pusat hikmatnya di Tambun Perak. Anwar yang juga menjadi Menteri Keuangan turut mengambil gaji. Anwar turut tidak ya. Seperti mana Datuk Seri Anwar, beliau juga turut tidak mengambil gaji. Malah begitu juga dengan perkabaran ini, Nurul Izzah memaklumkan tentang peranan barunya itu dalam wawancara bersama The Star yang diterbitkan hari ini. Ya, katanya sementara saya tiada di parlimen untuk berkhidmat kepada rakyat, saya kini berkhidmat dalam kerajaan, dalam dasar awam dan pelaksanaan dasar, katanya. Naib Presiden lantikan PKR itu merupakan antara pimpinan utama yang menjadi korban kepada gelombang hijau di Perikatan Nasional di Utara Semenanjung selepas tewas di kerusi Parlimen Permatang Pau. Ya, Nurul Izzah berkata dia berharap dapat menggunakan pengalaman lalunya sebagai ahli parlimen, kerjanya dalam isu kemiskinan, pendidikan vokasional dan juga teknikal, serta ketika dalam jawatan kira-kira uang negara untuk berkhidmat sebagai penasihat kepada Perdana Menteri. Ya, belanjawan 2023 antara tugasnya pada masa ini adalah melakukan libat urus dengan pihak berkepentingan termasuk orang ramai untuk belanjawan 2023. Tambah lagi, sebagai sebahagian daripada persiapan belanjawan, kita bukan saja telah jumpa kumpulan perniagaan dan pihak berkepentingan biasa lain, tetapi kita juga sedang mendapatkan input dari rakyat, terutama daripada B40 dan tidak lupa juga kepada M40. Arahan dari Perdana Menteri jelas,
bercakap dengan rakyat dan dengar idea, kebimbangan dan harapan mereka adalah pihak berkepentingan paling utama, katanya lagi. Dia sebelum ini memaklumkan mengalami keguguran ketika menjalankan tugas, ya, termasuk berulang-alik antara Pulau Pinang dan juga Putrajaya. Sementara itu Nurul Izzah berkata, peranan terbarunya ini akan membolehkannya menggalas tanggungjawab baru di tengah keadaan ekonomi yang mencabar. Tambahnya, saya yakin dapat menyumbang kepada evolusi Malaysia yang bukan sahaja mengejar dan pertumbuhan semata-mata demi pertumbuhan, tetapi negara yang mengangkat semua strata masyarakat dan juga memberikan kesaksamaan dalam peluang. Orang muda tidak boleh hilang harapan pada negara. Keadaan semakin tidak dapat bertambah baik dan dalam masa yang singkat. Tetapi keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan Malaysia yang diwarisi mereka di masa yang akan datang, katanya. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini sudah jelas ya bahwa Nurul Izzah telah pun dilantik ya sebagai penasihat ekonomi, ya, penasihat keuangan kepada Perdana Menteri secara terus, ya. Tetapi sekali lagi ingin saya maklumkan sahabat-sahabat semua bahwa perlantikan ini tidak melibatkan bayaran apa-apa, ya. Dia mengambil peranan ini tanpa dibayar gaji, ya, seperti mana bapaknya ataupun Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mentadbir, mengetahui pentadbiran negara tanpa menerima gaji sebagai Perdana Menteri, ya. Semenjak dalam beberapa ketika saja, ya, apabila isu ini keluar, ya, ramai kata-kata di luar sana para wartawan turut mengajukan soalan, ya, tentang perlantikan ini. Ada di antara mereka yang juga turut mempersoalkan kelayakan, ya, kelayakan Nurul Izzah, ya, tentang jawatan yang diberi kepada beliau. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini, ya, juga kita mendengar bagaimana Datuk Seri Anwar, ya, memberikan pencerahan, ya, pencerahan tentang Nurul Izzah yang dilantik sebagai penasihat keuangan, ya. Jadi ini kenyataan terkini yang sebentar tadi, baru saja sebentar tadi dikeluarkan, yaitu Perdana Menteri mempertahankan kelayakan Nurul Izzah sebagai penasihat keuangan dan ekonomi. Ya, katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan kelayakan Nurul Izzah untuk menjadi penasihat dalam soal ekonomi dan juga keuangan. Ia selepas dia ditanya sama ada anaknya itu yang memegang ijazah sarjana muda dalam jurusan kejuruteraan layak atau tidak memegang jawatan itu. Anwar berkata, Nurul Izzah juga memiliki ijazah dalam dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Study. Pemeriksaan ke atas profilnya mendapati ia merupakan ijazah peringkat sarjana. Anwar yang turut memegang portfolio keuangan berkata dia juga tiada kelayakan formal dalam bidang itu. Begitu juga dengan ramai pemimpin PN yang pernah memegang jawatan menteri. Untuk rekod, Anwar merupakan pelajar pengajian Melayu ketika menuntut di Universiti Malaya. Ya, katanya menteri dari PAS bersatu juga tiada kelulusan dalam bidang masing-masing. Adakah benar seorang menteri kesihatan mesti seorang doktor atau menteri air kena sebagai jurutera? Soalnya, ketika sidang media di Tambun Perak hari ini, ya, Nurul Izzah dimaklumkan dia menjadi penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Anwar berkuat kuasa 3 Januari lalu. Ya, dalam wawancara bersama The Star yang diterbitkan hari ini. Ditanya berkenaan perkara itu, Anwar membalas, apa yang penting sekali, termasuk untuk saudara Peja, hentikan curi tanah, balak, saham, projek dan komisen yang menjahanamkan negara, katanya. Wow, amat pedas di sana. Anwar berkata dia juga tidak mendengar ada dalam kalangan pengkritik kerajaan yang menyuarakan sokongan terhadap usaha membersihkan negara daripada masalah tersebut. Dia juga berkata Nurul Izzah tidak menerima sebarang allowance daripada jawatan barunya itu. Saya tak bayar apa-apa allowance kepada dia, katanya kepada pemberita selepas pelancaran pusat hikmatnya di Tambun Perak. Anwar juga tidak menerima sebarang bayaran daripada jawatan sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah jawapan pantas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, apabila begitu ramai yang mempersoalkan perlantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri, penasihat ekonomi dan juga keuangan. Jadi sekali lagi, ya, perlantikan ini tidak melibatkan pembayaran ratusan ribu. Dia melakukan tugasnya sebagai menasihati, memberikan idea, pandangan, ya, secara percuma walaupun memegang jawatan tersebut. Sahabat-sahabat semua, inilah berita baiknya. Inilah pengorbanan pemimpin-pemimpin sejati yang sanggup mencurah usaha bakti dan pengalaman mereka bagi membantu negara kita. Dan sahabat-sahabat semua,
Satu lagi perkara yang saya ingin sampaikan di sini adalah berita baik yang kedua adalah berkaitan dengan Profesor Agus ya. Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Agus ya, seorang profesor yang sangat dikenali ya, yang begitu mahukan ya reformasi berlaku di dalam negara kita. Dan hari ini kita mendengar perkabaran sumber mengatakan bahwa beliau telah pun berhenti ya meletak jawatan tugasnya di universiti di negara Indonesia ya, selepas 6 bulan beliau berkhidmat di sana, dan mengatakan beliau ingin pulang ke negara untuk mencura usaha bakti untuk negara kita Malaysia. Jadi saya ingin membacakan kenyataan daripada Profesor Agus ini ya, apakah benar ya bahwa beliau akan berkhidmat di dalam negara kita. Bagi saya amat sayang ya jika individu seperti Profesor Agus ini tidak diguna pakai untuk membangunkan negara kita bersama. Ya, ini dia. Tinggalkan Gorontalo. Agus dapat tawaran lain daripada Perdana Menteri. Bekas pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Muhammad Agus Yusof memberi gambaran ya, dia bakal berkhidmat dengan kerajaan selepas meninggalkan Indonesia. Dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Agus berkata, dia menamatkan hikmatnya di Universitas Negeri Gorontalo di Sulawesi, Indonesia. Selepas 6 bulan di sana untuk menyumbang bakti ya kepada negara sendiri. Ya, katanya selama 6 bulan bertugas di Gorontalo, banyak yang saya perhatikan. Kehidupan masyarakatnya harmoni, mahasiswanya rajin, masihnya menyatukan masyarakat, dan politiknya tanpa ekstremis agama dan juga kaum. Tambah lagi, alamnya pula dibaluti hutan, gunung tasik, sungai, dan laut yang indah. Ini menjadikan Gorontalo daerah yang mendamaikan. Begitupun bahagia dan gembira 2 hari lepas, saya tekad menamatkan perkhidmatan di sini karena mahu pulang untuk berkhidmat dan menyumbang bakti pula di negara sendiri. Itu saja yang mampu saya lakukan untuk negara untuk negara sendiri di usia sebegini, katanya. Sebelum ini Agus dilaporkan menolak ya. Beliau pernah ditawarkan tapi menolak daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyumbang kepada kerajaan. Ketika itu dia berkata sekurang-kurangnya terhadap kepimpinan Anwar kerana mahukan membawa perubahan kepada negara ini dan tidak lebih daripada itu. Agus yang juga pakar dalam sains politik dan sejarah sebelum ini bertugas sebagai profesor politik di Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. Sementara itu menurut sumber, Agus bakal berkhidmat dan menarajui sebuah jabatan dalam kerajaan selepas ini. Sumber yang enggan dinamakan itu berkata, dia akan memulakan hikmatnya pada Februari nanti, namun enggan mendedahkan perkara itu secara lebih terperinci. Buat masa ini katanya, saya tidak boleh dedahkan jawatan dan jabatan yang akan atau bakal diisinya. Insya Allah katanya, dia akan umumkan sendiri awal bulan depan, kata sumber yang rapat pentadbiran kerajaan perpaduan pentadbiran di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, pendapat saya ini adalah satu berita baik ya untuk kita semua, yang mana Datuk Seri melantik anaknya yaitu Nurul Izzah menjadi penasihat ya. Sekali lagi sahabat, tanpa dibayar gaji ya. Ya, mungkin lepas ini kita akan mendengar lebay-lebay, walaun-walaun di luar sana akan menjadikan perkara ini, mempolitikkan isu ini, sahabat-sahabat semua. Kita akan mendengar. Ya. Mungkin esok malam ini juga mungkin sudah dimuat naik di TikTok, laman-laman sosial yang lain. Namun ingin saya katakan sekali lagi, pelantikan Nurul Izzah ini tanpa dibayar gaji. Nah, itu dia. Dan Profesor Agus juga bakal kembali ke Malaysia berkhidmat berbakti untuk negara kita. Ini antara berita baik yang saya ingin sampaikan hari ini. Semoga negara kita Malaysia kembali menjadi kuat, kembali menjadi Tiger of Asia seperti sebelum-sebelum ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan Anda? Ya, mungkin Anda juga boleh berikan sedikit komen di dalam ruangan komen ini. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapakun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.